Terima kasih rakan pelapor kita dari Pulau Pinang. Dan sekarang ini kita nak teruskan perbincangan kita dalam Selamat Pagi Malaysia mengenai COVID-19, cabaran keluarga dan mahasiswa yang terjejas. Jadi tetamu kita pada hari ini ialah Datuk Dr. Zainal Arifin Omar yang merupakan pengerusi Persatuan Kesihatan Awam Malaysia. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk. Waalaikumsalam. Hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terjumpa lagi. Jumpa lagi Datuk. Selagi mana kita masih lagi boleh memberikan maklumat kepada masyarakat, saya rasa saluran ini perlu kita gunakan sebaik mungkin. Cuma dalam situasi sekarang apabila kita dah masuk ke tahap 3 PKP, pasti kita dapat katakan bahawa rakyat sudah semakin memahami keperluan PKP ini, tapi tidak dinafikan ada juga yang berhadapan dengan pelbagai cabaran, ya, terutama apabila keluarga berjauhan, mahasiswa juga kini kebanyakannya berada di IPT masing-masing. Jadi mungkin bagi Datuk, apabila kita berada dalam situasi ini untuk keluarga yang berjauhan, ada ibu dengan anak-anak di rumah di Kuala Lumpur contoh, lepas tu ayah di tempat lain atas tuntutan tugas. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak memastikan keseimbangan institusi keluarga itu dapat kita teruskan dalam keadaan sekarang ini, dan pada masa yang sama kita dapat masih meneruskan kehidupan itu dengan sebaik mungkin. Cabarannya bila berjauhan ni banyaklah perkara yang perlu dihadapi, Datuk. Ya, terima kasih sekali lagi. Di satu aspek yang penting di dalam orang katakan dimensi ataupun sudut kehidupan, kerana kita tahu kita telah masuk 2 minggu, sebulan, now kita akan pergi ke hampir 1 bulan setengah di dalam PKP 3, ya. Jadi dalam bahasa Inggeris saya sebutkan a desperate family and depressed students. Ya, dua-dua dalam keadaan susah yang macam Kak Margaret sebutkan tadi. Dua kumpulan yang kita kena lihat dia punya social interaction dan juga suasana kehidupan family. Jadi saya sentuh satu-satu dulu. Satu ialah macam kata Margaret sebutkan tadi, ialah family yang terpisah. Ada yang bapa dia di Putrajaya ataupun di Kuala Lumpur, tapi anak dengan anak kecil di kampung. Dari kampung sana duduk dalam satu family yang besar sampai 20 orang, rumah teres dengan sebagainya. Jadi satu suasana yang tak berapa sihatlah. Yang kedua, mungkin ada juga penyakit kronik yang memerlukan rawatan dan sebagainya. Jadi ini perlu, misalnya dalam tempoh sekarang mereka telah mengalami kuarantin di rumah lah, seolah-olah kuarantin lah, tidak bergerak selama 1 bulan, ya, dan tidak ada berlaku kes. Jadi mereka ni adalah lebih kita anggap selamat, ya, kumpulan yang selamat untuk bergerak. Tetapi apa yang kita risau kalau mereka pergi ke tempat red zone ataupun orange zone sekarang ni, jadi mungkin mereka akan mendapat jangkitan. Jadi orang kata pada masa inilah semua orang dah sedar keperluan social distancing, topi muka dan sebagainya. Jadi kerajaan dan pihak berkuasa harus memikirkan mekanisme boleh kita aturkan untuk menangani kumpulan keluarga terpisah tadi. Yang kedua adalah kumpulan mahasiswa, ya. Ini adalah satu kumpulan yang unik, ya. Kami, saya daripada Perubahan Sukarela, ya, kami menerima banyak aduan, ya. Misalnya ada kata nak bunuh diri pun ada. Dia kata dah stres dan sebagainya. Kerana mereka mungkin tinggal di kampus tu ada tak ramai orang. Kemudian kawan-kawan pun dah tak ada. Jadi dia kena kumpulkan dan sebagainya, jadi susah. Jadi kita kena ambil secara positifnya. Kumpulan mahasiswa contohnya lah kumpulan muda, ya, dan mereka pun telah seolah-olah kuarantin selama 1 bulan di kampus, tidak ada kes. Jadi mereka adalah kita panggil kumpulan yang selamat lah. Dan kita mesti ingat bahawa mereka adalah kumpulan yang muda, ya. Dan kita pun mahu kumpulan-kumpulan ini berada dalam komuniti, kerana dengan sendirinya mereka akan menaikkan kita punya herd immunity daripada 40, 60, 70, 80. Kalau mereka terkurung saja, jadi herd immunity itu tidak berkembang, ya. Jadi mesti ada mekanisme. Bukan saja orang katakan, saya kalau dia sebab dia rindu mak dia ataupun rindu masak mak dia, saya tak kisah, kita tak kisah sangat. Tapi ada aspek teknikal tadi, sosiologi dan psikologi tadi, dan juga aspek yang kita rasa teknikal kesihatan yang mungkin kita boleh timbangkanlah, mengadakan satu mekanisme
risk profiling misalnya, bagaimana untuk melepaskan dua kumpulan tadi, keluarga yang terpisah dan mahasiswa yang terperangkap di kampus. Itu melibatkan keluarga terpisah. Bagi keluarga satu entiti yang kebersamaan yang duduk serumah ini, ada juga yang terjejas, Dato'. Ada yang tak ada pekerjaan, tak boleh nak keluar bekerja, tak ada gaji. Ada yang mengharapkan bantuan prihatin nasional semata-mata, dan bagi mereka itu satu rahmat yang sangat membolehkan mereka untuk survive dalam tempoh kawalan pergerakan ini. Jadi apa pandangan Datuk mengenai cabaran yang dihadapi oleh keluarga-keluarga yang terjejas akibat impak COVID-19 ini? Dari segi keluarga ni saya daripada persatuan, kita ada satu kumpulan sukarela, kita panggil CVC-19 ataupun COVID-19, sukarelawan anda persatuan pakar kita ada di seluruh negara ya. Jadi kita banyak terima aduan dan kita bantu. Memang misalnya saya katakan satu rumah flat atau rumah teres yang boleh duduk 5 orang, sekarang ada 20 orang. Kemudian atuk dia mungkin pesara ataupun berniaga kecil-kecil. Jadi untuk menyara setiap hari dengan 20 orang memang teruk. Jadi kita banyak menerima permohonan ya. Jadi sama ada daripada pihak zakat, pihak sukarela dan sebagainya, bagaimana untuk membantu mereka ni. Mungkin kita supply 1 minggu beras dan sebagainya, kemudian kumpulan lain akan bantu seminggu. Jadi sekiranya mereka ini berada di rumah masing-masing, mereka tahulah macam mana nak hidup. Tapi bila berada di kampung dengan kumpulan yang besar ni, dah ada punya pergaduhan pun dah ada. Hari ni siapa nak beli? Hari ni siapa nak keluar? Macam dah 3 minggu, duit pun dah makin merosot, berkala merosot. Jadi walaupun kita menghadapi suasana yang genting dan 3 minggu ni mesti kita patuhi sepenuhnya PKP mesti, tapi ada orang katakan window ataupun ada mekanisme yang kita juga kena tengok aspek ni. Jadi sekarang zaman teknologi, insya-Allah kalau kita fikir betul-betul ada caranya lah, insya-Allah. Baik, kita buka juga talian kepada anda yang mungkin ingin menghubungi kami dan berkongsi pandangan ataupun ingin mengadukan apa-apa isu yang dihadapi. Kita akan cuba dapatkan pandangan daripada Datuk untuk memberikan makluman ataupun maklum balas kepada soalan-soalan anda. Baik, kita selalu bercerita tentang keluarga yang berjauhan dan sebagainya, tetapi pada masa yang sama juga kita berhadapan dengan situasi apabila mereka terlalu lama berada di rumah masing-masing. Kalau untuk menjalani kehidupan yang seimbang, keperluannya adalah untuk mereka beriadah dan sebagainya, ada aktiviti yang boleh dilakukan bersama dengan keluarga. Itu untuk yang berada di rumah. Untuk pelajar-pelajar, mereka ini tidak dibenarkan untuk keluar dan sebagainya. Kita tahu jiwa remaja ini mereka suka memberontak apabila mereka tidak mendapat apa yang mereka mahukan. Jadi untuk keluarga kaedahnya ditangani dengan cara yang lain. Tapi bagi Datuk, apabila mungkin ada kes-kes tertentu yang dihadapi, bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita berikan nasihat kepada golongan belia khususnya remaja yang berada di IPT ini supaya mereka dapat terus positif dengan situasi semasa. Sebab kita tahu mungkin ada cadangan supaya mereka ini dihantar pulang dan sebagainya, tetapi dengan keadaan sekarang mereka masih lagi perlu terus kekal berada di tempat masing-masing. Apa yang perlu mereka lakukan untuk muhasabah diri ataupun kembali kepada rohani yang lebih tenang supaya mereka dapat menghadapi situasi ini dengan sebaik mungkin? Saya rasa kalau untuk mahasiswa yang tidak ada masalah yang teruk, penyakit dan sebagainya, duduk di dalam kampus ni adalah kata syukur, alhamdulillah mereka terjaga dalam satu komuniti yang terjaga selamat daripada dunia luar, daripada COVID dan sebagainya, dan mereka pun kebanyakan sekarang tidak ada yang kes orang katakan selamat. Yang kedua, mereka terjaga. Kemudian mereka mempunyai environmentnya riadah, punya environment communication, wifi dan sebagainya. Jadi mereka mesti orang kata berfikiran positif dan melakukan tindakan-tindakan yang orang katakan produktif. Contohnya mereka boleh melakukan riadah, maknanya senaman, jogging di dalam kampus, bukan luar, dalam kampus mereka boleh melakukan. Ataupun mereka boleh apa orang kata di samping ulang kaji dan sebagainya, mereka juga boleh sekarang ni orang kata berhubungan dengan
contoh buat bisnes ke online atau membina kumpulan-kumpulan kecil macam kami di persatuan. Kami mengorganiskan kami ada lebih kurang 450 500 orang volunteer di seluruh negara. Jadi kita bukan komunikasi berdepan, kita menggunakan teknologi. Kita meeting, kita bagi arahan, dan kita bagi nasihat. Jadi saya nampak golongan muda yang produktif, yang cerdik, yang fikiran, mereka boleh lakukan contribute atau mereka menyumbang kepada negara, pada masyarakat. Dan jangan fikir sangatlah pasal aku duduk di kampus tak ada orang, you dah ada makan. Jangan. Jadi kita fikir macam mana kita boleh contribute. InsyaAllah ini akan orang kata lebih cepat kita membina dan kita keluar daripada COVID ni dengan lebih orang katakan lebih berjaya lagi, insyaAllah. Baik, kita ada seorang pemanggil yang sudah bersedia di talian. Ada cerita yang nak dikongsikan sekejap lagi. Cuma itulah apabila tadi dikatakan oleh Datuk bahawa ramai yang beranggapan apabila duduk di kampus ini stres, tapi ada juga yang kadang-kadang ada kita baca netizen mengatakan bahawa ada yang tidak bersyukur dah dapat makanan, nak makanan yang lagi sedap. Contoh. Jadi perkara itu kadang-kadang mungkin stigma di dalam minda mereka apabila mereka berjauhan dari keluarga. Kalau duduk dengan keluarga mungkin makan sedap dan sebagainya, tapi apabila berjauhan begini terima saja apa yang ada. Jadi itu mungkin cabaran juga yang perlu diberi perhatian. Kita ada pemanggil. Ya, kita ada pemanggil dari Negeri Perlis. Hello, Assalamualaikum. Hello. Ya, selamat pagi Cik Rahman. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, Encik Rahman, mungkin boleh kemukakan apa persoalan ataupun permasalahan yang ingin dikongsikan ataupun diajukan kepada Datuk? Okey, macam ni. Okey, saya ni bagi pihak lah. Bagi pihak anak dengan menantu saya lah. Okey, sekarang menantu saya ni, mereka ni ada buat latihan kursus di pusat maritim di Kuantan. Semua dah masuk 10 bulan lah. Dia orang ni dah buat tamat latihan pada bulan 2 baru ni lah, Februari. Jadi apabila sekarang ni, jadi menantu saya ni dia duduk daripada lain-lain pangkat, dia duduk dekat Sabah. Tapi apabila dia dah dapat naik ke Lieutenant Muda ni, dia main kursus ni. Jadi sekarang ni anak saya, cucu saya semua ni umur setahun baru dengan ni apa semua duduk dekat Sabah. Okey. Jadi apabila duduk kat Sabah ni, jadi orang cakap sewa rumah apa semua kan. Dah suami pun dah 9 bulan. Jadi apabila saya pun dapat maklumat lah, saya tak boleh cakap lah dengan menantu saya ni, tapi saya dapat maklumat yang mengatakan dia orang ni dah tak ada apa dah. Dia tamat latihan dah bulan 2 itu. Cuma pengarah dia tak mau bagi balik. Itu je. Jadi saya nak tanyalah, kok ada macam mana yang Datuk boleh tolong macam mana. Kalau kata dia orang ni bercakap, kalau dia orang ni kalau buat saringan di tempat masing-masing ataupun dia orang ni ditukar ke sebab menantu saya ni dia akan lapor pada 20 hari bulan dekat Lumut. Jadi dia orang buat saringan di situ pun tak apa. Macam tu. Jadi sekarang ni bagi saya ni bagi pihak lah, lebih kurang dia orang ni adalah 100 orang. Jadi semua anak-anak bini semua masing-masing duduk kat jauh. Sebab salah satunya menantu saya ni, dia ni daripada lain-lain bakat dulu ni. Dia berkhidmat dari Sabah 7 tahun. Okey. Tapi dia dapat naik ni. Okey, baik, terima kasih Cik Rahman. Ya, baik. Macam mana Datuk? Ya, ini memang banyak berlaku di organisasi. Ini kita panggil terperangkap, tak bersedia. Dan jangka masa pendek. Sebenarnya kita pun dalam PKP ni, jangkaan ramai orang kata mungkin kita akan lepas 3 minggu ni mungkin dia kata exit strategy tu mungkin agak makan masa panjang sikit. Jadi organisasi lah macam Cik Rahman sebutkan tadi dan banyak organisasi lain, mereka maknanya kena tengok case by case ya. Dan kita bagi risk profiling. Maknanya kita risk kan, maknanya kalau katakan mereka ni tidak begitu risiko, jadi kena ada mekanisme untuk kita panggil reunite the family lah, untuk susun balik. Masa kita buat dia student orang luar balik pada luar negara, ini banyak orang cakap ni orang luar negara boleh balik, kita dalam tak boleh. Jadi benda ni memang ada logik dia. Jadi organisasi kena susun dengan pihak berkuasa kesihatan. Yang paling penting adalah
kita ada psychosocial assessment ya. Jadi kita assess dia risiko keselamatan, risiko kesihatan, risiko psikososial. Jadi susunkan tu priority kan. Okey, mungkin dalam 100 orang tu 10 orang ni kita bagi priority dulu. So macam mana kita nak buat? Kami di pihak volunteer kita pun dah hantar proposal pada kerajaan. Jadi kami boleh misalnya kita kata ada orang nak balik daripada Kota Baru, nak balik ke Putrajaya. Macam mana nak buat? So nak kita konvoi ke, kita nak bagi bas khas ke. Jadi kita susunkan betul-betul supaya tidak ada berlaku apa-apa orang katakan contamination dan masih mengekalkan social distancing tadi, penjarakan sosial. Jadi tapi kita nak buat 1000 orang tak boleh lah, tapi kita susun dengan satu yang mana priority dulu supaya ini akan satu, dan bila ini berlaku banyak benefit kepada semua orang lah. Tapi itulah organisasi kena lihat satu persatu insya-Allah. Sebab dia perlu dilihat ke tahap keperluan mereka untuk balik bersama dengan keluarga masing-masing. Sebab sekarang ni kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa syarikat penerbangan pun mereka hanya menghadkan perjalanan sekali seminggu untuk beberapa lokasi, contohnya ke Sarawak. Jadi kalau ada yang nak balik pun mesti melihat dulu keperluan untuk perjalanan pergi dan balik itu, kerana kita tidak mahu wujud pula kluster baru. Betul. Ya, sebab kluster baru ini mungkin hadirnya bukan dalam kalangan mereka yang ada kontak rapat. Jadi apabila berlaku perjalanan ini dengan tempoh yang panjang, jadi mungkin itu risiko yang perlu diperhalusi juga. Betul. Cuma apabila tadi kita lihat apabila ramai yang berhadapan dengan situasi sebegini, ada juga yang mengatakan bahawa berjauhan itu adalah satu perkara yang sangat sukar, tetapi lebih sukar lagi bila kita berlaku perkara itu di dalam tempoh PKP ini. Ada keluarga tertentu yang bergantung harap kepada suami, tetapi suami tidak dapat balik. Jadi macam kes tadi. Jadi bagi Datuk, untuk individu itu sendiri, untuk keluarga itu sendiri berhadapan dengan situasi ini dalam mereka mengawal emosi dan juga perasaan mereka supaya mereka dapat terus bertenang, kerana kita tahu apabila kita berada dalam situasi sekarang ini, semua pihak pun berada dalam situasi yang sama, cuma mungkin lain kesnya. Bagaimana Datuk? Ya betul. Satu itulah, kita jangan nampak satu hala saja. Ya. Kalau ada satu family, kita pun terima aduan family. Satu family yang terpisah begini, yang mengharap pada ketua keluarga yang tak ada. Ya. Jadi pertama, kerajaan ada saluran dia panggil counselling kan. Jadi boleh hubungi untuk dapatkan counselling. Yang pertama. Yang kedua, kita kena yang masalah family tadi kena hubung dengan tempatan. Sama ada bilik gerakan tempatan ataupun NGO tempatan ataupun pejabat kesihatan tempatan ataupun jabatan kebajikan tempatan. Ini yang kita nasihatkan supaya mereka nak akan dibantu. Jika memang perlukan bantuan makanan, mereka akan dapat bantuan. Kalau misalnya untuk selesaikan masalah rumah sewa dan sebagainya pun kena ada perundingan. Jadi masa inilah tanggungjawab ataupun peranan agensi lain, misalnya masjid, jawatan kuasa kampung ataupun sukarelawan. Kita lihat setempat by setempat. Jadi kita jangan harapkan kerajaan atau kita harapkan aku nak balik besok, boleh balik besok. Jangan. Kita kena aku bahawa syarat yang ketat, ada mekanisme, tapi tak semestinya boleh dilakukan dengan begitu saja. Jadi peranan tempatan, yang saya kata kampung, komuniti mesti ada. Dan itu yang kami di volunteer ni, kita dah kurangkan katakan nak bantu agensi, tapi kita nak tumpukan kepada komuniti yang terjejas sekarang ni. Mesti kita bantu. Jadi sekarang ini macam baru-baru ini kerajaan telah mengumumkan untuk beberapa sektor ekonomi tambahan untuk beroperasi secara berperingkat. Jadi persoalannya ialah jika sebelum ini ibu bapa ada untuk menjaga anak-anak, tapi sekarang ni ibu bapa terpaksa keluar bekerja, nak hantar anak dekat nursery ataupun pusat asuhan anak-anak, tapi tutup pula. Jadi situasinya begini, macam mana pula Datuk? Ya, itulah India reality lah. Kita semua menghadapi ini di India reality kan. Dan apa kita kadang-kadang kita tengoklah mak bapak dia pusing sana pusing sini, memikirkan kan macam mana nak buat, macam dan anak lagi. Ini satu masalah ibu bapa. Dulu dia kerja 8 jam, dia tak ada tengok anak pun kan. Tapi sekarang dengan ramai dekat rumah, tension semua orang. Tension semua orang. Jadi nursery semua tutup. Jadi katakan dan
nenek pun dah pening kepala. Kan? Jadi memang satu suasana. Jadi kita kena susun balik semula. Itu katakan new norm tadi, kebiasaan baru. Jadi nak susun balik bukan senang. Itu saya katakan walau bagaimanapun kita mesti wujudkan ni macam di negara Eropah, negara barat, dia ada sokongan, kumpulan sokongan komuniti tadi kan. Jadi masa inilah kita mainkan peranan. Orang katakan kalaulah katakan dulu dia ada mengaji Quran, sekarang tak ada mengaji Quran, tak ada siapa cikgu. Jadi kalau orang jiran sebelah tu boleh mengajar Quran, so bolehlah mengajar Quran, tapi tak payahlah kita pergi rumah dia. Orang kata melalui pagar ke kan, sistem kita wujudkan sistem itu kan. Cikgu duduk sebelah sana, anak murid sebelah ni, itu kalau tak pakai online lah kan. Jadi kita kumpulkan, atau ustaz datang duduk di luar pagar, ni budak-budak ni keluarga ni satu dua buat begitu. Nampak lawak jenaka, tapi kita kena fikir. Betul. Kita perlu ada satu mekanisme untuk kita meneruskan juga kehidupan kita dengan situasi sekarang ini. Sebab kalau dilihat pada tempoh 28 hari yang lalu, kita boleh anggap kita sebagai berjaya, kerana tujuan PKP itu adalah untuk kita melandaikan lengkungannya, dan nampaknya beberapa hari yang lepas juga kes-kes yang positif sudah berkurangan, malah yang pulih juga semakin ramai kalau kita lihat semalam. Jadi mungkin untuk tempoh 2 minggu yang akan datang ini, dalam tahap 3 ini, bagi Datuk apa yang perlu kita lakukan sebagai rakyat, sebab ramai dalam kalangan kita mungkin sudah resah terlalu lama duduk di rumah selama 2 PKP yang lalu. Kita nak pastikan supaya kita benar-benar berjaya dan tidak sia-sia pengorbanan selama 28 hari itu, semata-mata kerana kita sudah tidak sabar untuk keluar dari rumah, nak mencari orang kata nak cari ruang, dan sengaja mengada-adakan alasan semata-mata kerana kita nak keluar. Sedangkan PKP apabila diperketatkan, tidak ada lagi kompaun sekarang, dia reman terus dihadapkan ke mahkamah. Bagi Datuk. Betul. Untuk orang ramai lah, memang kita dah sebulan dah terperangkap macam ni. Tapi kita masih hidup, kita masih boleh pergi kedai, boleh pergi berhenti canai dan sebagainya, ada lagi. Dan untuk 2 minggu lagi ni kita haraplah kita sabar. Orang katakan mungkin 2 minggu, mungkin 4 minggu daripada sekarang, lepas raya dan sebagainya, puasa dan sebagainya. Jadi kita kena sabar supaya apa yang kita buat yang selama ni orang kata berbaloi. Tiba-tiba kalau kita rasa alamak dah cukup lah, dia relax, jadi lagi spike. Lagi kluster baru. Jadi kena tambah lagi 6 bulan macam mana? Lagi seksa. Jadi kita minta semua orang. Saya tadi daripada rumah kan, blok 1, blok 2, blok 3, panjang. Saya kan apa pasal dia warna janganlah saya sebab ada RT yang panggil, kalau saya tak panggil datang kan, saya cakap kan. Tapi saya dah volunteer, jadi kami ada stiker volunteer, kami boleh bergeraklah untuk bantu. Jadi saya katakan kalau tak payahlah, saya rasa orang Malaysia kalau duduk sebulan lagi pun ada makan. Sebulan tak ada keluar rumah pun masih boleh hidup lagi. So jangan risau. Kita janganlah nak pergi exercise, naik turun tangga kat rumah boleh. Kalau ada rumah ada tingkat. Kita tak pusing-pusing 30 minit exercise kita kena buat. Jadi dengan anak-anak kan buatlah apa-apa. Jadi boleh. Jadi saya katakan 2 minggu akan datang. Kalau boleh sebulan akan datang ni, kita betul-betul lakukan. Kalau kita kata 2 minggu, insya-Allah. Kalau kita sebulan, alhamdulillah kita akan landaikan terus dan kita boleh keluar daripada perangkap COVID-19 ni secepat mungkin dan berjaya. InsyaAllah. Tapi semua orang kena buatlah. Semua kena buat. Jangan harapkan orang lain, dan jangan kita kata lah aku nak keluar. Jangan. Duduk. Diam. Buat betul-betul. Dan lakukan kreativiti dalam tu sendiri. InsyaAllah. Mungkin Datuk boleh bagi kesimpulan dekat sini mengenai topik kita, iaitu Desperate Family Depressed Student ini. Jadi apa nasihat Datuk untuk kita mengukuhkan lagi emosi dan juga fizikal rakyat Malaysia di luar sana? Semua orang menghadapi suasana yang mungkin sukar, tapi kita mesti selalu positif. Dan kita turnkan masalah kita tu kepada cabaran. Jadi saya rasa dalam masa tempoh ni, desperate family depressed student ni, kita tengok positif dan kita susun dan kita minta bantuan sokongan daripada kelilingan kita untuk kita lakukan secepat mungkin dan kita melakukan sebaik mungkin. InsyaAllah kita berjaya. Terima kasih Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Pengerusi Persatuan Kesihatan Awam Malaysia, bersama dengan kita hari ini. Saya rasa perbincangan itu sangat penting untuk kita perhalusi supaya kita dapat bertenang dan menghadapi